Aidil Ghazali, ahli lembaga Majlis Agama Islam Selangor, untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan Kongres Masa Depan Islam 2012. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Majlis, Tuan Haji Mansur Ahmad, Tuan Haji Ustaz Ismail Mina Ahmad, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zaidin Abdul Rahman, kehormat hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, serta tidak lupa semua barisan pimpinan Pro Muslim Isma Muafakat dan Pembina. Sekali kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana disebabkan kita masih lagi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayat, maka kita hadir dalam majlis ini. Dan inilah perkara yang setiap saat yang berlalu kita mesti bersyukur. Kita boleh bersyukur panjang umur, kita boleh bersyukur murah rezeki, kita boleh bersyukur kita masih ada lagi panca indera untuk melihat dan mendengar. Tetapi jangan lupa sekali-kali untuk kita bersyukur kita masih lagi merupakan insan Muslim, kerana semua dalam dewan ini dan juga mereka yang bergelar orang Islam di luar dewan ini, tak ada siapa pun, hatta kalau orang itu bergelar guru pun, hatta kalau orang itu bergelar ulama muktabar, hatta kalau orang itu bergelar orang yang ada PhD dalam bidang pengajian Islam, di ketika ini tak ada siapa pun boleh kata saat di mana kita bila meninggalkan dunia ini kita masih lagi meninggal sebagai orang Islam. Sebab bila kita hadir dalam majlis sedemikian rupa seperti ini, sangat penting kita pasang niat yang sangat-sangat murni supaya ditakdirkan kita ini diambil oleh malaikat Israel ketika kita dalam majlis, sekurang-kurangnya kehadiran kita itu berada di pesada yang begitu tinggi. Bagi mereka yang datang pada kongres ini dan hanya hadir untuk hadir sebagai peserta dalam majlis ilmu, maka pahala sebagai peserta majlis ilmu lah kita dapat. Bagi mereka yang datang di sini sebab disuruh, maka pahala ikut arahan sajalah kita dapat. Bagi mereka yang datang di sini sebab tak ada benda lain nak buat hari Ahad, maka pahala itu saja kita dapat. Tapi bagi mereka yang hadir dalam majlis ini dan mengatakan dan menginsafi diri kita, entah-entah saat di mana bila kita dihisab di padang mahsyar kelak, agaknya keikhlasan kita hadir dalam majlis inilah merupakan pemberat dan juga penentu kita masuk syurga. Maka tentu sekali kita akan lihat majlis ini sebagai majlis yang penting. Seterusnya saya ingin untuk mengucapkan syabas tahniah kepada semua yang terlibat dalam penganjuran kongres ini. Saya bila hadir dalam majlis seperti ini, satu perkara yang terdetik dalam diri saya ialah alhamdulillah, dengan izin Allah, usaha-usaha untuk terus menyala dan menyuburkan nur Islam itu masih lagi mekar dan subur. Apatah lagi bila saya lihat di hadapan saya ramai di kalangan generasi-generasi yang muda yang insya-Allah merupakan mereka yang akan menyambung benteng dakwah dan juga benteng jihad yang akan ditinggalkan oleh kami yang lebih berumur. Hadirin hadirat sekalian, saya tidak mau ambil masa yang terlalu lama, tapi sebagai orang yang dah berkecimpung dalam dunia dakwah selama 35 tahun, izinkan saya untuk menurunkan sedikit kata-kata nasihat. Dalam kita hendak buat kerja dakwah, ramai orang akan awal-awalnya nak terlibat. Tetapi bila peringkat dakwah, peringkat jihad, peringkat kerja itu semakin ketir, semakin mencabar,
maka di situlah kita akan dapat lihat siapa kaca, siapa permata. Itu sebab awal-awal lagi kita kena pasang 5 perkara dalam diri kita sekiranya kita nak beristiqamah dalam kerja dakwah. Pertama, niat mesti sentiasa suci. Bukan nak cari glamour peribadi, bukan untuk nak mendapat nama, bukan untuk mendapat tempat, bukan untuk nak mendapat pujian, tidak. Malah salah satu daripada 7 sifat yang perlu ada pada seorang Rasul yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam surah Al-Mudaththir ialah ayat yang berbunyi wala tamnun tastakthir. Secara ringkas dan mudahnya, bila kita buat kerja tu, jangan kita duk cungak-cungak mengira-ngira apa yang kita dah buat. Dan itu merupakan peringatan yang awalan yang Allah SWT turunkan kepada mereka yang nak menceburi dalam bidang dakwah dan jihad. Kita tak boleh sekali-kali mengatakan bahawa kita bermegah-megah dengan apa yang kita buat. Sebab lagi banyak kita dapat capai, lagi panjang dan luas ruang yang perlu kita terokai dan kita capai. Niat mesti suci. Dan niat suci hanya dengan kita bertakarub dengan Allah. Tidak ada cara lain. Hanya dengan mendekati diri kita dengan Allah, barulah kita akan dapat mempasakkan niat yang suci dalam diri kita. Syarat yang kedua, dalam buat kerja dakwah, kita mesti cari dan hargai kelebihan orang lain. Macam mana pun orang itu ada kelemahan, kita mesti cuba untuk ketepi kelemahan dan kita cuba lihat pada kelebihan dia. Kerana apa? Mungkin kita ada 10 kelebihan, tapi dia ada 3 kelebihan. Tapi kelebihan dia itu belum tentu kita akan ada pada saat di mana kita seperti dia. Tengok tadi, Encik Mansur Ahmad, umur dah 80 lebih, masih gagah. Saya umur 53. Tapi dalam masa saya, kalau nak katakan bahawa mungkin beliau kurang segi ini segi itu, saya kena ingatkan diri saya, apakah bila saya umur 81, 82, saya akan segagah beliau untuk masih lagi beristiqamah dalam kerja dakwah? Ini kita kena ingatkan diri kita. Jadi rajin-rajin cari dan hargai kelebihan masing-masing. Syarat yang ketiga, kita mesti kuat memaafkan orang dan tinggi kita punya tahap tasamuh, toleransi. Hanya bila kita ada tahap kemaafan dan tasamuh yang tinggi, barulah nanti wadah yang kita cipta ini merupakan satu wadah sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam surah As-Saff, ka'annahum bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang kukuh yang susah hendak diroboh. Sebab apa? Dalaman kita itu kuat, mahabbah kita itu mantap. Ciri yang keempat, sentiasa pegang pada yang benar. Dan maklumlah, dalam dunia di mana sekarang ni media alternatif ini begitu gagah dan gigih untuk menyampaikan pelbagai maklumat, kita kena sentiasa kembali pada prinsip kita bergerak atas dasar maklumat yang benar. Dan hanya satu cara saja untuk kita nak dapat maklumat yang benar, kita mesti dengar daripada orang yang ada tahap fiqh, tahap yang boleh dipercayai, orang yang ada haibah, ada kehebatan diri, cakap serupa bikin. Mereka ini insya-Allah mereka menyampaikan pada kita sesuatu, insya-Allah tak lari daripada apa yang benar. Dan akhir sekali, kerja secara pintar. Jangan sekadar kerja kuat, kerja secara pintar. Dan bila kita kerja secara pintar, maksudnya kita kena padankan tugasan kita dengan kemampuan. Jangan jadi orang yang nak jadi hero, nak buat semua. Kita mesti padankan. Kalau kita lihat satu persatu kabinet awalan Rasulullah SAW, tak semua yang ada aset dan juga kelebihan yang sama. Masing-masing ada kelebihan yang berbeza-beza. Tetapi sebagai satu jemaah, barulah kita dapat capai matlamat dan natijah yang kita harapkan. Akhir kalam, saya nak ingat diri saya dan juga hadirin-hadirat sekalian, Allah sedikit pun tidak akan tanya kita berjaya atau tidak. Yang Allah akan tanya kita setakat mana kita berusaha, apa yang kita buat.
Lalu Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia hanya akan memperolehi apa yang dia usahakan. Dalam kongres ini mesti kita usaha untuk cinta pada ilmu. Mesti kita usaha supaya kita keluar daripada dewan ini, kita menjadi manusia yang lebih baik banding daripada masa kita masuk dewan ini. Dan saya kenal mereka yang tiga yang akan menyampaikan tugas kerja pada hadirat-hadirat sekalian, Ustaz Ismail Minang, Ustaz Abdullah Zaid, Dr. Firdaus. Ini semua adalah kenalan nama saya dan kenalan rapat. Dan ilmu yang ada pada mereka bukan sesuatu yang boleh kita beli walaupun kita insan yang terkaya dalam dunia. Dengan kata-kata ini, dan semoga Allah SWT tanam keinsafan yang tertinggi mungkin kepada kita, saya dengan segala hormatnya dan penuh rendah diri merasmikan Kongres Masa Depan Islam siri pertama. Semoga Allah SWT akan memberkati kongres ini sebagai sesuatu yang Allah redha untuk kita, baik dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.